Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Buletin Ukas edisi petang 28 Mei 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Berita petang memberi tumpuan dengan bantuan Kerajaan Sarawak kepada pesakit buah pinggang. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, jumlah pesakit buah pinggang di negeri ini menurut rekod Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada tahun 2018 ialah seramai 3,317 orang. Bercakap dalam sidang media bantuan khas pesakit buah pinggang di Kuching hari ini, menerusi bantuan yang disediakan kerajaan negeri, ia sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung keluarga pesakit. Daripada jumlah yang menerima rawatan hemodialisis, seramai 1,183 orang pesakit menjalani rawatan di pusat rawatan kerajaan. This is the first choice, iaitu di pusat rawatan kerajaan. You ask anybody, this will be the first choice, iaitu untuk mendapat hemodialisis di pusat rawatan kerajaan or dialysis center provided by the government. 702 orang di 11 pusat rawatan swasta dan 1,035 orang di pusat rawatan yang disediakan oleh NGO dan terdapat 9 orang. Dalam majlis sama, beliau telah menyampaikan cek bantuan khas buah pinggang berjumlah RM17,556 kepada Muhammad Nur Afiq Ramli yang berusia 22 tahun untuk tanggungan kos perubatannya. Tambah Datuk Seri Fatimah, sebelum ini pihaknya telah membentangkan senario pesakit buah pinggang di negeri ini dan Kerajaan Sarawak bersetuju untuk menyediakan beberapa bantuan klinikal. Antara bantuan tersebut adalah seperti yang tertera. Berita seterusnya. Pelaksanaan tambang bas kadar rata RM1 untuk Bandar Kuching hanya akan bermula seminggu selepas perayaan Gawai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media memberitahu ini kerana bagi mematuhi syarat dan garis panduan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam memastikan pengusaha bas menjalani ujian swab dan bebas COVID-19 sebelum mereka dapat beroperasi semula. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 dan 10 kes sembuh hari ini. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, jumlah tersebut menjadikan keseluruhan kes positif kekal 552 kes. Kenyataan sama turut melaporkan sebanyak 29 tangkapan telah dibuat kerana melanggar arahan PKPB dan 36 orang telah dikompaun atas kesalahan merentas daerah tanpa permit polis. Dalam pada itu, Kementerian Perpaduan Negara dalam kenyataan medianya hari ini memaklumkan 174 rumah ibadat bukan Islam di Malaysia telah dibenarkan untuk beroperasi semula pada 10 Jun 2020. Daripada jumlah itu, ia adalah termasuk 3 rumah ibadat di Bintulu iaitu Hope Bintulu, IFGF Sungai Pelan dan IFGF Bintulu Sarawak. Kelulusan oleh mesyuarat khas menteri-menteri tersebut mengikut ketetapan yang digariskan dalam prosedur operasi standard SOP rumah ibadat di dalam zon hijau. Berikut pula mengenai Op Benteng. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu Op Benteng telah diaktifkan pada 12 Mei lepas. Jelasnya, menerusi Op Benteng, Angkatan Tentera Malaysia ATM telah diberi mandat untuk menyelaras operasi kawalan persempadanan negara bersama-sama agensi penguatkuasaan lain. Antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM serta Sukarelawan Malaysia. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Layari ukas.sarawak.gov.my untuk mengetahui berita terkini Sarawak setiap hari atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti perkongsian video mengenai tips Raya PKP. Jaga kebersihan dan kesihatan anda di mana sahaja anda berada. Salam Ukas. 5 tips gaya beraya di waktu COVID-19. 1. Berhubung secara maya di hari raya. Menerusi aplikasi seperti Skype, WhatsApp, Google Hangout atau Zoom. 2. Gunakan e-wallet untuk hantar duit raya. Gunakan aplikasi seperti Maybank to You, Boost dan Touch 'n Go. 3.
membeli belah atas talian. Lakukan sebelum 18 Mei, kalau tak, lepas raya baru sampai. Tarikh akhir pengupusan untuk pos Malaysia dan pos laju ialah 18 Mei. 4. Tingkatkan kemeriahan suasana raya dengan muzik melalui aplikasi seperti Spotify, YouTube dan Deezer. 5. Cipta kad raya elektronik dengan mudah melalui aplikasi seperti Canva.